الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat yang diberkati ini. Allazi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah. Yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatannya. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ja'alana min ahli rahmah. Untuk menjadikan kita ahli yang mendapat rahmah. Wa yaj'alana min ahli barakah. Menjadikan kita ahli yang mendapat barakah. Wa yajma'ana wa iyyakum fil firdausil a'la insyaAllah. Dan mudah-mudahan dengan sebab penghimpunan kita ini Allah himpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga Firdaus. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, tolong sucikan hati-hati kami dari sifat munafik. Wahfaz alsinatana minal kadhib. Dan peliharalah lidah-lidah kami daripada berdusta. Allahumma hafazna min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, peliharalah kami daripada fitnah kehidupan dan kematian. Wahfazna min syarri fitnatil masih dajjal. Dan peliharalah kami daripada kejahatan fitnah dajjal. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memanjangkan umur kita dan memberikan kesihatan untuk sama-sama kita duduk di atas muka bumi ini dan memperbanyakkan amalan kita di sisi Allah dan membuktikan kepada Allah bahawa kita ini hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Maka kerana itu Allah pesan kita di dalam surah Kahfi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati wa anna lahum ajran hasana. Yaitu orang-orang yang beramal amalan yang saleh yang mana Allah menjanjikan baginya ganjaran yang ajran hasana, yaitu ganjaran yang baik. Dan mereka pula istiqamah, makithina fihi abada. Mereka tetap melakukan dan istiqamah sepanjang hidup mereka. Kerana itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa beri taufik untuk kita beramal soleh dan masa berjalan terlalu pantas. Kita dah masuk Rajab, mudah-mudahan Allah berkati kita dalam Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kita pada Ramadan insya-Allah. Amin. Dan insya-Allah kita menyambung kembali pengajian kita pada muka surat 26 yang membahaskan tentang Al-Habib Abdullah membahaskan tentang apabila orang yang nakkan Allah, orang yang nak berjalankan Allah, berjalan di jalan Allah ini kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan dan dengan kesusahan, dengan ketiadaan wang ringgit. Ini ujian daripada Allah. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kan itu Allah Subhanahu wa taala letak dunia ni, Allah nak tengok. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
Sesungguhnya kami jadikan apa yang atas muka bumi ini hiasan bagi mereka untuk kami uji mereka itu siapa di kalangan mereka itu yang lebih baik amalan dia. Yang membawa maksud adakah dia terkhayal dengan zina hiasan itu sehingga dia meninggalkan amalan ataupun bagaimana. Kemudian Allah kata apa? Apa yang ada atas muka bumi ini? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluhum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan Allah akan jadikan apa yang atas muka bumi ini punah ranah dan kering. Juruza ini iaitu daun-daun yang asalnya hijau jadi kering dan hancur. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu pada kita apa yang ada atas muka bumi semata-mata ujian. Maka ambillah keperluannya untuk kamu dekat diri pada Allah. Ambillah benda dunia ini yang membuatkan kamu dekat dengan Allah. Manakala dunia yang membuatkan kamu jauh daripada Allah, maka usahalah kamu hindarkan. Maka kerana itulah perlu kita pasang niat yang betul. Contoh macam majlis kita ni. Satu majlis yang selepas keluar daripada majlis itu pasti akan merasa kelazatan dan bertambah amal ibadah dia. Tapi kalau kita duduk dalam majlis ini, kemudian balik tidak rasa kelazatannya, tidak bertambah amalannya, maka banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mungkin niat kita yang tidak betul, mungkin dosa kita yang banyak. Maka kadang nak berjalan di atas jalan Allah tu jadi susah. Maka dalam fasal kita ini, Allah uji dengan kemiskinan. Sebagaimana Allah kata, yang pertama bersangka baik pada Allah. Bersangka baik dengan menganggap bahawa bersyukur kepada Allah kerana menyerupakan kita dengan para anbiya. Dan para salihin yang berjalan di jalan Allah, diuji Allah dengan kemiskinan dan kesusahan. Contohnya macam perenggan kita ini yang muka surat 26 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad yamurru syahrani aw akthar tuqadu fi baitihi narun li ta'am ma tuqadu fi baitihi narun li ta'amin wala ghairihi innama yakunu ala tamri wal ma wa nazala bihi dhaifun fa arsala ila abiyatihi tis'a falam yujad fiha ma yut'imuhu dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang berlalu 2 bulan ataupun lebih daripada 2 bulan ma tuqadu fi baitihi nar. Tidak menyala pun api di rumahnya untuk memasak makanan. Wala ghairihi atau selain daripadanya untuk dibuat makan. Yang hanya ada di rumah Rasulullah 2 bulan bahkan lebih innama yakunu ala tamri wal ma. Yang mana sekadar ada di dalam rumah Rasulullah itu hanyalah kurma dan juga air kosong. Wa nazala bihi dhaifun, dan sebagaimana kita maklum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi. Bila dia seorang nabi sudah pasti ramai yang menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adab sebagai tuan rumah menjamu orang yang datang, melayan orang yang datang. Maka Rasulullah SAW setiap kali tetamu datang, dia cuba melayan tetamu-tamu dia. Wa nazala bihi dhaifun, tetamu datang ke rumah Rasulullah, fa arsala ila abiyatihi tis'a. Dan Rasulullah cuba pergi ke rumah, menghantar tetamu ini ke 9 rumah dia. Mana tahu ada rumah-rumah. Sebab isteri dia yang bersama dengan dia ketika itu 9 orang. Maka dilihat rumah-rumah itu ada tak makanan. Falam yujad fiha ma yut'imuhu dhaif. Maka tiadalah di dalam rumah dia sesuatu pun untuk diberikan makan kepada tetamu-tetamu. Nah, ini kesusahannya Rasulullah SAW dalam berjalan. Ini Nabi. Maka agak-agaknya kita ni dalam nikmat ataupun tidak. Itu dalam nikmat. Nikmat yang cukup besar. Dan kadang-kadang ada di kalangan kita yang susah. Yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang susah nak berjalan. Kan itu ada orang tanya macam mana Ustaz? Banyakkan istighfar. Baru ni saya berpesan pada anak-anak murid saya yang di pondok. Allah Subhanahu Wa Taala pernah beri semangat kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat-sahabat Rasulullah ni yang berjuang bersama Rasulullah susah. Sayyidina Ali menantu Rasulullah susah. Fatimah tu bekerja di rumah, membuat roti sampai pecah-pecah tangan dia. Susah, tidak ada pembantu. Miskin. Mengadu kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah memberitahu supaya dia jangan meninggalkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali setiap kali lepas sembahyang. Untuk memberi kekuatan pada dia dan Allah membantu dia. Maka Allah beri semangat pada mereka. Dan Allah beri motivasi pada mereka. Jangan merintih, jangan mengeluh, jangan mengatakan sesuatu. Allah kata apa? Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu. Ini dalam surah Ali Imran ayat 146. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Allah beritahu pada sahabat-sahabat Nabi. Allah kata وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍّ. Dan berapa ramai dari kalangan para nabi qatala ma'ahu, sebelum ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun. Bersama dengan dia orang ramai yang bersama para nabi dalam perjuangannya yang taat. Ribbiyun yakni orang-orang yang taat kepada para nabinya, bersama berjuang dengan nabi, berdakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Allah beritahu pada mereka dan tidak akan menghina, tidak ada satu pun melemahkan mereka ataupun menyebabkan mereka lemah semangat. Lima asabahum min fi sabilillah, dengan apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Susah, payah, ujian macam-macam. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu, dan mereka tidak lemah. Wa mastakanu, dan mereka pula tak menyerah kepada musuh. Tidak berserah kepada keadaan yang rosak itu. Tidak berserah pada keadaan mereka yang susah itu. Tidak kalah dengan keadaan mereka yang miskin. Tidak kalah dengan keadaan mereka yang diuji dengan keluarga yang tidak membantu. Tidak kalah mereka dengan diuji dengan orang sekeliling yang menyakitkan hati dia. Dia tidak kalah. Wa mastakanu. Dan Allah kata, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar ini. Kemudian Allah beritahu, cuma yang keluar daripada mulut mereka sepanjang itu, bila mereka rasa susah, apa yang keluar dari mulut mereka? Wa ma kana qaulahum, dan tiadalah keluar daripada kata-kata mereka itu kecuali yang keluar bila mereka rasa susah, bila mereka rasa payah dalam perjalanan ini. Rabbana ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Dan perbuatan-perbuatan kami yang melampau dalam urusan hidup kami. Wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana. Ya Allah, kukuhkan dan tetapkan perjalanan kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami apabila menghadapi orang-orang yang kufur kepadamu ya Allah. Kufur di sini termasuklah kufur keluar dari agama dan kufur kepada nikmat Allah. Orang-orang jahat yang ada di sekeliling kita. Kesusahan yang menimpa kita tadi. Jadi banyakkan baca apa? Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana ansurna 'alal qaumil kafirin. Malam kita nak tidur baca Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita akan merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita hidup kat muka bumi ini tidak lama. Entah bila Allah akan panggil kita. Maka bersabarlah barang sedikit masa yang ada ini
untuk kita berjalan dan bersungguhlah mendekatkan diri kepada Allah. Kerana masa tidak menunggu kita, dia semakin meninggalkan kita dan ajal semakin dekat dengan kita. Maka mungkin kita nak letakkan alasan, boleh kita letak 1000 alasan. Kita boleh letak macam-macam alasan untuk kita tidak berdekatkan diri kepada Allah. Dengan kesibukan dunia yang ada. Tapi adakah kita benar-benar jujur? Dan kalau kita tanya dalam diri kita, adakah aku beralasan begini Allah akan terima hari kiamat? Atau aku sendiri memang boleh sebenarnya mendekatkan diri pada Allah, tapi aku memilih untuk tidak boleh? Adakah aku melebihkan Allah daripada dunia, atau aku melebihkan dunia daripada Allah? Tanya diri kita. Kerana itu, sebelum kita tidur dalam kitab Fiqhul Al-Ibadah fil Islam, sebelum kita tidur, karangan Imam Yusuf Al-Qaradawi, sebelum kita tidur, dia menakulkan kalam-kalam ulama. Sebelum kita tidur, kita tanya diri kita. Min aina jitu? Daripada mana aku datang? Muhasabah diri kita. Aku datang daripada mana? Aku datang daripada air mani yang hina. Dan syukur pada Allah, ramai yang meninggal tidak sempat dilahirkan. Dan aku dilahirkan. Allah pilih untuk aku hidup. Aku daripada mana? Daripada Allah. Kemudian soalan kedua tanya, ila aina azhabu? Lepas ni aku nak pergi mana? Yang aku duk sibuk kat dunia ni, aku sebenarnya ke mana aku nak pergi last kali? Tanya diri kita. Yang aku duduk di dunia, sibuk diri aku dengan dunia yang ada ini. Dan aku di dunia ini diuji dengan kemiskinan, dengan kesusahan, dengan banyak ujian ini. Tapi last kali aku ke mana? Kepada Allah. Imma syurga, imma neraka. Maka aku nak pilih syurga atau neraka? Wahadainahu najdain. Allah kata Allah bagi 2 jalan. Najdain ni 2 jalan yang menaik. Kalimah najd, iaitu berbentuk jalan yang orang panggil jalan menaik. Dan berliku-liku. Kalau kita kata jalan yang payah menaik dan berliku-liku, banyak batu, susah, boleh jatuh, itu orang panggil bukan sabilain, orang panggil najdain. Allah tahu benda tu susah, Allah saja nak tengok. Falaqtahamal aqabah. Adakah kamu berusaha untuk mengharungi benda itu? Nah, kerana itu kita nak kena faham. Tanya diri kita, ila aina azhabu? Lepas ni aku nak pergi mana? Aku bangga, aku belaga, aku mengumpat, aku mencerca, aku menghina, aku engkar pada perintah Allah. Kita nak ke mana lepas ni? Kemudian tanya soalan yang ketiga. Limadza khuliqtu? Kenapa aku dicipta? Kenapa aku dicipta? Boleh kaitkan banyak perkara. Kenapa aku dicipta dengan wajah aku yang cantik begini? Kenapa aku dicipta sebagai seorang yang berilmu? Kenapa aku dicipta sebagai perempuan? Apa tugas aku? Kenapa aku dicipta sebagai lelaki? Apa tugas aku? Aku dicipta sebagai seorang guru. Ramai orang Allah pilih aku jadi guru. Kenapa? Apa tugas aku? Aku dicipta sebagai penuntut ilmu. Apa tugas aku? Benda kena tanya. Kena sibukkan memikir tentang Allah. Kita hanya sibuk dengan diri kita dan dunia kita. Kita tak fikir macam mana kita dengan Allah. Kemana kita nak pergi. Daripada mana kita datang. Kemana nak pergi, kita nak pergi. Kenapa kita diciptakan? Limadza khuliqtu? Dan di akhir sekali, bimadza na'buduhu? Dengan apa cara yang terbaik untuk aku menyembah Allah? Adakah dengan solat yang aku buat itu sudah cukup? Sudah pil? Adakah itu semata-mata ibadah? Ya, itu ibadah yang wajib.
Tapi ibadah yang umum maksudnya, yang Allah nak kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Untuk menyembah, ya'budu di situ membawa maksud apa? Ibadah yang umum dan kita buat secara ikhlas, yang membawa maksud ibaratun an kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'al. Satu ibarat, ibadah ini satu ibarat kepada setiap perkara yang Allah suka dan Allah redha, yang datang daripada kata-kata dan perbuatan. Maka apa yang keluar daripada mulut aku yang Allah suka dan Allah redha itu ibadah, dan aku ikhlaskan diri aku. Perbuatan aku yang Allah suka, Allah redha itu ibadah, maka ikhlaskan benda itu. Itu sebaik-baik ibadah. Maka salatnya, ibadah yang khusus, nusuk. Hajinya. Sekarang ni Allah mula tarik nikmat. Umrah pun susah dah sekarang ni. Video live pun sikit je orang. Betul tidak? Antum nak Allah tarik semua nikmat itu? Ikhlas. Kita pergi umrah mendekatkan diri pada Allah, bukan nak berbangga pada orang aku pergi umrah. Bukan menunjukkan kita kaya. Kita nak tunggu sampai bila? Sampai Allah tarik semua nikmat daripada kita. Ketika Allah tarik, siapa yang soleh pun akan terkena juga. Empat tu taklah tanya. Kerana itu bila kita tengok dalam matan ini, Rasulullah SAW diuji. Susah. Tapi adakah Rasulullah berhenti? Adakah Rasulullah SAW berhenti mengasihi umat dia? Tidak. Nabi SAW meneruskan perjuangannya. Menyampaikan dakwah. Sekadang tu sampai wa mata yauma mata wa dir'uhu marhunatun. Dan apabila wafatnya Rasulullah pada hari kematian dia, masih lagi wa dir'uhu marhunatun. Baju besi perangnya masih lagi tergadai inda Yahudi, di sisi seorang peniaga Yahudi. Kerana Nabi melegadaikan kerana nak menggantikan dengan fi aswa'in min sya'ir, dengan beberapa gantang tepung, walaysa fi baitihi ma ya'kuluhu dzu kabidin, dan tidak ada di rumah dia bila didapatkan tepung itu dan dibagikan kepada rumah-rumahnya yang 9, maka kalau didatangi rumah Rasulullah tidak ada pun sepotong daging pun di rumah dia. Kafun min sya'ir, kecuali yang ada hanya satu tapak tangan saja daripada gandum ataupun tepung. Nabi Rasulullah meninggal masih lagi. Siapa yang tebus baju besi Rasulullah? Sayyidina Umar Al-Khattab. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab barulah boleh ditebus baju besi. Ini Rasulullah. Allah, kita sangat jauh. Orang-orang yang berilmu di zaman ini dirisaukan besok bagaimana nak menjawab. Pertama sekali, tidak kita tuju pada sesiapa, tapi pada diri saya sendiri. Bagaimana besok di hari kiamat? Bila Allah tanya pada kita yang selalu merungut, bersungut, dengan ujian kesusahan, ujian kesakitan, ujian keliling kita yang hasad dan tidak membantu, dan kita tidak tahan. Kali itu di zaman sekarang ini pesan anak-anak kita yang bergelar ustaz. Bila digelar dengan ustaz, bukan untuk dibanggakan, tetapi akan dipersoalkan lebih banyak daripada orang lain. Seorang bila digelar bapa, jangan hanya berbangga aku dapat anak, orang lain tak dapat anak. Tapi di situ kena ada kerisauan kerana bila dipanggil bapa, maka persoalan di akhirat akan ditanya sebagai seorang bapa. Begitu juga ibu. Begitu juga apabila kita mendapat gelaran-gelaran pemimpin-pemimpin.
Khususnya kita di Malaysia yang kadang-kadang pemimpin-pemimpin yang tamakkan harta, contohnya tamakkan kuasa, mereka tidak sedarkah bahawa persoalan kepada mereka semakin bertambah di hari kiamat. Dan Allah bukan hanya sekadar menanyakan isteri dan anak-anaknya tanggungjawabnya, bahkan Allah akan menanyakan seluruh rakyat yang di bawahnya. Yang memimpin sebuah negeri, Allah akan tanya satu negeri pada dia. Bagaimana dia nak menjawab? Kalau masing-masing menyedari perkara ini, maka mereka menginsaf pada diri mereka, maka mereka akan menjalankan tugas dengan amanah dan sentiasa beristighfar. Kerana nak dibandingkan dengan Rasulullah, nak dibandingkan dengan para sahabat, nak dibandingkan para salihin yang dahulunya berjuang, maka kita terlalu jauh berbanding dengan mereka. Penuntut ilmu di zaman dahulu berbanding penuntut ilmu di zaman ini sangat berbeza. Tapi kita lebih cuai daripada mereka. Di zaman mereka hanya menuntut ilmu di atas tanah dan berteduh hanya pelepah tamar sahaja. Dan mereka menuntut ilmu dengan berjalan kaki. Jauh. Kalau di Hadramaut tempat saya mengaji, yaitu Imam Habib Zain Al-Habsyi yang menulis kitab Risalatul Jami'ah, dia berjalan daripada Ghurfah, tempat dia lahir, Ghurfah ke Huraidah mengaji, Huraidah kemudiannya ke Say'un ke Tarim. Say'un ke Tarim itu saja kalau naik kenderaan dalam 45 minit. Say'un ke Huraidah pula lebih daripada itu, sejam lebih. Dan ke Ghurfah semakin jauh, mereka berjalan kaki menuntut ilmu. Tapi Allah bukakan ilmu seluas-luasnya bagi mereka. Kita yang ada kereta, kita yang ada berbagai-bagai alat komunikasi sekarang ini dengan telefonnya, dengan komputernya, yang hanya boleh berhubung dengan guru-guru melalui telefon, bahkan dengan alat-alat yang canggih. Di mana ilmu kita? Kenapa Allah tak bukakan seperti mereka dahulu? Kerana itu kena banyak istighfar. Jalan dia itu. Sebab kita banyak cuai, taksir dan tidak bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pelajar-pelajar kita yang menuntut ilmu di Azhar, di Yaman, di Syria, tapi mereka balik, ilmu itu dia tidak memiliki ilmu itu. Ini bukan kita, ini hakikat yang berlaku. Kerana niat kadang-kadang. Balik semata-mata kerana hendak mencukupkan kehidupan dia. Dan bukan membantu ummah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah hijabkan dia daripada ilmu yang sebenar. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita cukup takut. Orang-orang yang mencintai dunia, kerana itu disebut di sini falyakun qasduka ayyuhal muridu. Maka jadilah tujuan kau, wahai orang-orang yang nakkan Allah. Wahimmatuka, semangat kamu minad dunia, daripada dunia ini. Khirqatun tasturu auratak, sekadar hendak mencarikan satu kain perca untuk menutup aurat kamu. Walukmatun tasuddu biha jau'atak, dan suapan yang hanya sekadar menghilangkan lapar. Minal halali faqat, daripada yang halal faqat. Maknanya kita ke arah dunia itu bagi orang yang nakkan Allah, yang sudah bersedia nak berjalan di jalan Allah, maka kena set dalam kepala kita gitu. Niat kita, keinginan kita, tujuan. Kalau Allah tak buka rezeki ketika itu, alhamdulillah. Tapi kita jangan letak diri kita kemaruk benda tu. Boleh faham tak? Sebab yang memberikan rezeki adalah Allah. Kerana itu saya khawatir kepada orang-orang alim yang di dunia ini, kerana disebutkan oleh Malik bin Dinar, antara uqubah kepada seorang yang berilmu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Malik bin Dinar rahimahullah, qara'tu fi ba'dil kutubi, aku telah membaca di dalam beberapa buah kitab dan aku menjumpai hadis kursi, anna Allah azza wa jalla yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna ahwana ma'ana sani'un bil alim. Sesungguhnya sehina-hina perkara yang aku buat kepada seorang yang berilmu. Idza ahabba dunya, bila dia cinta dunia dan rakus dunia, an ukhrija halawata munajati min qalbih, aku keluarkan daripada hati dia kelazatan dan kenikmatan munajat dia denganku. Maka akhirnya dia orang alim yang tidak merasai kelazatan dengan ilmunya, munajatnya, dan akhirnya di dunia dia hanya semata-mata keinginan dia hanyalah dunia semata-mata. Maka dia sudah tidak boleh membimbing ummah. Dia hanya sekadar menyampaikan maklumat kepada ummah. Dan ummah tidak terbimbing dengannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau orang yang berilmu. Begitu juga kita. Bila kita sudah menuntut ilmu, kita ada ilmu. Tapi kita tak rasa lazat. Kenapa? Situ persoalannya. Macam mana hati aku terhadap dunia. Na'udzubillah, Allah tarik. Sepatutnya bila kita bangun malam, kita merasa kelazatan dia. Kita membaca Quran, kita merasa kelazatan dia. Kita berpuasa, kita merasa kelazatan dia. Kita menghadiri majlis zikir, majlis maulid, merasa kelazatan dia. Bila duduk, kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang berlagu. Ataupun kita duduk Subhanallah, 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 Subhanallah. Rasa kelazatannya. Subhanallah. Maha suci Allah dan Maha. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila sebut Alhamdulillah, terbayang terus kepala kita dengan nikmat yang kita ada. Tangan kita yang boleh masih bergerak. Orang lain yang sudah paralyzed. Kaki kita yang masih boleh bergerak. Mata kita yang masih boleh melihat. Kita boleh bernafas. Telinga kita yang masih boleh mendengar. Anak-anak kita yang ada cukup, ada orang tidak ada anak. Rumah kita, kereta kita. Mudahnya kita nak belajar. Dia terpampang di situ. Maka meniti air mata bila menyebut Alhamdulillah. Sebab rasa malu kepada Allah. Rasa segan kepada Allah. Dengan nikmat yang Allah beri. Tetapi kita tidak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Ketika itu terpampang berapa kedilnya kita. Kecilnya kita. Allah kalau kata kun fayakun. Mati. Mati. Allah kata miskin. Miskin. Cuba tengok orang-orang yang meninggal. Tengok. Allah nak tarik sekejap saja. Ada yang dalam tidur. Sahabat saya dulu disantar. Mati dalam tidur. Tak ada sakit apa-apa. Allah tarik. Kadang-kadang sebab dia mudah aja. Kadang-kadang tidur dalam keadaan terkelepet. Tangannya, lehernya menyebabkan ketika itu darahnya tidak sampai ke kepala. Meninggal. Tidak sakit apa-apa. Allah kalau nak buat sebabnya mudah sangat nak matikan kita. Dan kalau tanpa sebab pun Allah boleh matikan kita. Kita dah bersedia nak berjumpa Allah? Dah bersedia nak menjawab segala apa yang kita lakukan atas muka bumi. Yang terlalu sikit amalan kita, maka ambil peluang dalam bulan Rajab ini. Istighfar pada Allah. Buka buku baru. Balik baca Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana ansurna 'alal qaumil kafirin. Astaghfirullah lima ya'lamuhu Allah, astaghfirullah kama yuhibbu Allah, astaghfirullah lima ya'lamuhu Allah, astaghfirullah kama yuhibbu Allah. Duduk malam munajat pada Allah. Minta baca sayyidil istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahadika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Kita akui nikmat Allah yang atas kita. Allah bagi. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku ya Allah. Wa abu'u bi dhanbi faghfir li, maka ampunkan dosaku ya Allah. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi. Ulang.
dengan menghayati apa kita. Berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdialog dengan Allah. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau Tuhanku ya Allah. Allahumma anta rabbi khalaqtani. Engkau mencipta aku ya Allah. Aku tahu engkau cipta aku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tiada Tuhan disembah melainkan Kau ya Allah dan Kau cipta aku. Wa ana abduka. Dan aku nak declare ya Allah, aku sedar aku hamba Engkau. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Dan aku dalam perjanjian dengan Kau ya Allah, yang mana Kau akan tanya besok hari kiamat, adakah aku melaksanakan janji aku. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Dan janji denganmu ya Allah, wa wa'dika, ahdika wa wa'dika mastata'tu. Semampu yang aku boleh buat, aku akan cuba melaksanakan janji aku dan semuanya semampu aku, mastata'tu. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Dan aku akui ya Allah. Bukan aku tak akui, aku akui nikmat Kau kat aku. Wa abu bi dzambi, dan aku akui dengan dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya takkan boleh mengampunkan aku kecuali Engkau ya Allah. Duduk, lepas tu dengar ayat-ayat Quran. Supaya masuk mata, mulut membaca, mata melihat ayat Al-Quran, telinga mendengar ayat Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Baca bila dengar tentang nak dekatkan pengampunan kepada Allah, nak dekatkan diri pada Allah, bila duduk buka dengar ayat yang kita baca. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Bila kita dengar telinga sampai pada ayat wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Hobi baca Allah, telinga duk dengar, faham makna pula. Kita penuhkan diri kita masa malam tidur, dengar benda-benda tu, dengar benda-benda yang munajat, selawat pada Rasulullah. Nak tidur malam, dengar, buka yang alunan-alunan qasidah ataupun maulid. Nak tidur Muhammadun asyraful. Muhammad seorang yang sangat mulia. Arabi wal ajami. Di kalangan orang Arab dengan orang Ajam. Muhammadun khairu man. Muhammad itu sebaik-baik yamshi ala qadami, orang yang berjalan di atas muka bumi. Dengar. Lepas tu nak ataupun zikir munajat yang kita biasa kat Malaysia ni. Hasbi Rabbi. Kau sedap tu penasyid-penasyid yang duk baca tu. Dengarlah. Kan? Jalallah. Jadikan terapi kita nak tidur. Ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Dengar, tidur, tiba mati. Masya Allah, khair. Husnul khatimah insya-Allah. Bila dengar dia merintih pula. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah.
hati ni dia perlu makan. Makanan dia apa? Ayat Quran, selawat, zikir. Ni hati. Ni kita asyik makan jasad. Hati tak makan. Itu pasal dia mati. Bila dia mati, habis dah. Itu makanan dia. Kerana itu disebut dekat sini. Kita kena hati-hati. Wa iyyaka wasummul qatil. Wasummal qatil. Maka jaga-jagalah kamu daripada racun yang membunuh. Apa dia racun yang membunuh itu? Wa huwa an tashtaqa ila tana'umi bid dunya, iaitu racun yang membunuh bila hati kamu ada satu perasaan merindukan, menginginkan, nak sangat merasa nikmat-nikmat, nak bernikmat-nikmat dengan dunia. Wa targhaba fi tamattu' bi syahwatiha, dan kamu menginginkan untuk berlazat-lazat dengan syahwat dunia itu. Bahkan dalam hati kamu ada perasaan wa taghbitul mutana'imina biha minan nas, bahkan kamu ada rasa hasad bila tengok ataupun rasa bengang bila tengok orang tu kaya. Ni asal aku tak kaya, bengangnya aku. Dia ada timbul perasaan tu. Ini orang panggil racun membunuh. Fasawfa yus'aluna an na'imiha, maka akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat dunia itu. Wa yuhasabuna ala ma asabuh, dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya dan meneliti tentang apa yang telah dia perbuat dengan apa yang dia dapat daripada dunia itu, dan Allah akan bertanya dengan kelazatan yang dia ambil dengannya daripada kesyahwatan dunia. Allah akan tanya semua. Kan itu Rasulullah SAW bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dunya halaluha hisabun wa azabuha. Inna dunya halaluha hisabun wa haramuha azabun. Rasulullah kata apa? Sesungguhnya dunia yang halal daripadanya akan dihisab, yang haram akan diazab. Maknanya dua-dua tak jalan keluar. Kalau dihisab pun, kalau dihisab, Allah, bila kata dihisab pula, Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih di dalam kitab Nailul Maram, apabila Aisyah berdepan dengan Rasulullah, lepas tu Rasulullah kata pada Aisyah, man husiba yaumal qiyamah uzib, dan sesiapa start saja kalau dihisab, dikira, diperbahaskan amalan dia, pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada jalan keluar. Aisyah bila dengar begitu, bukankah Allah pernah menyebut dalam Quran, ya Rasulullah, Allah mengatakan fasawfa yuhasabu hisaban yasira, orang-orang yang beriman akan dihisab dengan hisab yang ringan. Maknanya dia orang tak diazab tapi hisabnya ringan. Maka Rasulullah kata laisa dzakal hisab wa innama dzakal arad. Yang kau sebut tu Aisyah sebenarnya bukan hisab. Ayat itu hisab sebenarnya menunjukkan kepada arad, iaitu yang bermaksud hisab yang ringan tu maksudnya apa? Besok kalau kita di depan Allah, di padang mahsyar, orang-orang yang Allah tayangkan kesilapan dia, ketika itu dia takut, tiba-tiba Allah ampunkan. Allah sekadar tayang. Itu orang panggil arad. Itu dia orang panggil hisab yang ringan. Tapi kalau Allah start pada makna hakiki hisab, hisab tu maksudnya apa? Allah mula bahas, ini harta daripada mana. Kalau Allah mula saja, pasti takkan siapa yang boleh lepas, pasti dia azab, kata Rasulullah SAW. Tuan-tuan, kita nak lepas macam mana tuan-tuan? Di hari kiamat, nasi sebutir jatuh, kita tak angkat pun Allah tanya tuan-tuan. Antum nak lepas macam mana? Macam mana tugas antum pada Allah Subhanahu wa taala? Ketaatan kamu isteri-isteri kepada suami kamu bagaimana? Kamu dengan anak-anak kamu, tarbiyah kamu, adakah mengikut cara Allah? Kalau Allah nak bahas setiap satu, pasti dia azab. Tapi Allah Maha Pengasih, ada di kalangan kita yang Allah tayang, dan ketika itu berpeluh dan ketakutan, tiba-tiba Allah ampunkan. Ada dalam satu hadis riwayat Muslim dalam kitab Nailul Maram juga, ketika mana orang dalam keadaan ketakutan ditayangkan, maka ketika itu Allah kata, ama ta'rif, hamba-hamba Allah ketika itu, apa Allah kata? Adakah kau orang tahu? Maka hamba-hamba ketika itu kata, tahu apa ya Allah? Sesungguhnya dosa-dosa engkau yang kau nampak ini
ketika di dunia aku tutupkan daripada orang ramai. Dan aku nak beritahu hari ini, aku ampunkan dosa-dosa kau. Ini orang yang selamat. Banyak asbab dia. Salah satu dekat dengan para ulama. Dikasihi para awliya. Dan dia mungkin melakukan satu amalan yang sangat ikhlas. Allah ni maha pengasih. Kan itu bila ada orang berhujah baru ni, ada orang telefon saya. Ustaz, dia kata nak tanya saya soalan. Saya kadang ajak kawan-kawan duduk, mengulang kaji pelajaran, buat usrah, bermuzakarah, usaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi ada yang mengatakan, alah buat apa, tengok tu yang meninggal-meninggal tu. Pelakon je. Lepas tu dia bersedekah je, tengok orang semayangkan dia ramai. Tak payahlah nak pergi-pergi majlis ilmu ni, nak pergi apa-apa. Tak betul. Apa yang dia dapat itu Allah nak bagi kat dia. Engkau belum tentu lagi. Boleh faham tidak? Dan kita tak tahu hakikat yang sebenar di sisi Allah. Kerana bila ramai orang semayang, imma dua. Dua-dua baik. Tapi imma dua. Yang pertama sebab mulianya orang itu di sisi Allah. Yang kedua, sebab orang itu ada satu amalan yang mana dia buat tanpa orang tahu dan ikhlasnya tinggi. Dan Allah memilih untuk memberikan dia. Maka Allah datangkan orang ramai semayang kerana itu kali terakhir sebelum dimasuk dalam kubur. Untuk Allah tujuannya menghapuskan dosa dia dengan doa orang ramai. Jadi kita tak tahu. Kerana itu dalam akidah kita la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya apa kamu buat, tapi yang akan ditanya, tidak ditanya apa Allah buat, tapi akan ditanya apa kamu buat. Maka kita kena usaha. Sebab dalam Quran suruh bersungguh. Wasari'u fastabiqul khairat. Nampak tak? Kemudian kalau Allah nak bagi, itu suka dia. Jangan tanya, jangan jadikan hamba-hamba. Kerana itu dalam perbuatan-perbuatan hamba tak boleh jadi hujah. Dia kena balik kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jangan terikut-ikut orang cakap macam itu. Sebab dia dapat. Engkau confirm ke dapat? Silap-silap dengan niat engkau macam ni, engkau tak dapat. Mungkin orang tu dia usaha. Tapi Allah tak buka. Dia dekat-dekat dengan ustaz-ustaz. Kita tengok. Dekat, dia cuba. Tapi keadaan dia, dalam keadaan dunia. Dunia orang panggil artis. Jadi mungkin dia nak bergerak pun susah dan sebagainya. Dia buat semampu yang dia boleh. Dia bantu ustaz-ustaz berceramah dan sebagainya. Maka akhirnya Allah muliakan dia, tak mustahil. Dan susul galur dia mendoakan dia kerana dia Al-Jufri. Keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak boleh jadikan dia sebagai hujah. Kita kena usaha pada apa yang dipermudahkan. Antum sekarang ini mengenali orang dan dipermudah. Mendapat berita ada majlis ilmu. Itu sekarang ini dipermudahkan untuk antum jalan kebaikan. Ambil. Jangan bukan alasan pula. Alah tak apalah. Nanti ada je. Allah ni maha pengasih. Kalau saya sedekah pun apa. Tapi kamu tak dipermudahkan sedekah. Kamu beralasankan demikian. Ambil yang dipermudahkan untuk kamu. Boleh bangun semayang 2 rakaat. Alhamdulillah. Jangan lupa sebut Alhamdulillah. Jangan mengungut aja. Aduh, asal 2 je tak tambah-tambah lagi ni. Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Kau syukur, aku tambah lepas. Jangan tamak dalam beribadah. Yang penting syukur. Bila dapat majlis ilmu ni, masuk saja. Ya Allah, syukur ya Allah. Biar rasa humble. Biar dengan Allah. Jangan sombong. Ya Allah, syukur ya Allah. Sampai aku. Engkau selamatkan perjalanan aku dengan kereta aku dan sampai sini. Syukur ya Allah. Aku tak tahu besok aku dapat peluang ke tidak. Syukur ya Allah. Terima kasih ya Allah. Pemudahkan aku di masa akan datang. Besok dapat lagi ya Allah. Syukur ya Allah. Kamu akan nampak macam mana Allah tambah kamu. Bukan ditambah majlis ilmu semata-mata. Dia tambahkan ibadah. Dia tambahkan boleh baca Quran. Tapi kena sabarlah. Bukan sekali ni bersyukur besok dia tambah. Siapa kamu nak paksa Allah tambah untuk kamu? Allah boleh buat apa yang dia nak buat. Tak boleh orang paksa. Kita hanya berdoa saja. Kalau sebulan tidak dijawab, 2 bulan tidak jawab, minta para ustaz doa, para wali doa, ibu doa, pun tak makbul-makbul. Sabar. Teruskan berdoa. Jangan putus asa. Allah melihat kamu. Yang penting terus berdoa. Yang paling seronok, terus berdoa. Allah jawab tak jawab, itu serah pada Allah. Kita minta terus. Kerana
Dan satu hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, la yahliku ahadun ma'ad du'a. Tidak akan sekali-kali celaka bagi orang-orang yang bersama dengan doa. Dia sentiasa berdoa juga dia. Makbul tak makbul tu tak apa. Dia haraplah makbul, tapi Allah tak makbul lagi. Tapi dia tak berhenti berdoa. Dia berdoa. Dia tak putus asa. Alah dah, tak larat dah. Kadang kita ada fed up kan, ada rasa kan. Bila jumpa ustaz ni pula, bila ustaz ni doa-doa kebetulan Allah makbulkan. Oh, rapat dengan ustaz tu. Bila dekat dengan ustaz dia, bila dia doa tak makbul, jauh tinggal dengan ustaz. Apa ni? Ustaz tu bukan Tuhan. Dia punya hajat pun banyak, dia doa mungkin tak dapat lagi. Dan dia terus berdoa. Engkau pula tertiba nak hajat engkau, yang ibadahnya tonggang-langgang, semayangnya tonggang-langgang, tiba-tiba nak minta doa supaya Allah makbulkan. Sombongnya kita. Kalau Indonesia kata sombong amat. Sombong sangat. Lepas tu kita nak paksa pula orang soleh, orang alim mendoakan kita dan pasti memakbulkan. Astagfirullahalazim. Banyakkah istighfar? Kita ni jauh daripada Allah. Kita tak kenal lagi Allah dengan sifat-sifat dia. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah. Dekat pukul 11 dah. Maka sampai kita kat situ tadi. Maka jangan jaga-jaga kamu dengan racun yang membunuh itu tadi. Allah akan tanya dengan nikmat dan akan menghisap apa yang kamu kena, ditimpa apa yang menimpa kamu daripada ujian dunia. Dan tamattu' bisyahwatiha. Minta Allah pelihara kita. Dan saya akhirkan dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asifa. Rasulullah SAW bersabda, ingat ni. Man asbaha wa hammuhu dunya. Sesiapa yang berpagi-pagi bila dia bangun saja, tumpuan dia dunia. Bangun aja, mana nak cari duit. Duk fikir dunia aja. Man asbaha wa hammuhu dunya, syattatallahu alaihi amrah. Allah akan tonggang-langgangkan urusan kehidupan dia. Dengan isi asyik bergaduh, dengan anak lintang pukang, dengan jiran duk bergaduh, dengan tak tentu arah hidup dia. Ibadat tak istiqamah. Wa farraqa alaihi day'atahu. Dan Allah Subhanahu wa taala tolong terbalikkan juga farraqa di sini, maknanya pisah-pisahkan hidup dia, ketenangan dia, permasalahan dia tak selesai. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah jadikan depan mata dia ada asyik rasa miskin, asyik rasa tak cukup aja. Perasan tak? Kadang dah kaya, tapi tak cukup aja. Ada duit, tapi bila tengok bank berkurang aja, aduh, sesak nafas. Padahal kurang tu ada lagi 600,000 lagi. Tapi macam mana ni? Ni bahaya ni. Kalau biar macam ni, masuk tak banyak, keluar banyak, masuk tak banyak ni. Makin lama makin sikit ni. Padahal masih ada 600,000 lagi. Dan dia tak tahu dia boleh hidup lagi tak besok. Nampak tak? Allah jadikan dia tu miskin sentiasa. Dia kaya macam mana pun, dia asyik duk fikir, macam mana, nak tambah lagi. Dia asyik rasa dia miskin, tak cukup. Na'udzubillah min dzalik. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan kalau dunia dapat kat dia aja, Allah bagi yang hanya tertulis untuk dia saja. Ini menunjukkan, dalil hadis ini menunjukkan bahawa orang-orang yang walaupun Allah telah tulis rezeki dia sekian, tapi disebabkan tumpuan dia kepada akhirat, tumpuan dia kepada Allah, tidak mustahil Allah nak memberi lebih daripada itu. Allah bermampu dan berkehendak. Jadi mudah-mudahan kalau lepas ni ada apa-apa ujian, jangan berhenti. Kadang ujian faham. Orang perempuan kadang ujian suami, ujian anak-anak, ujian mertua, pak mertua. Saya ada anak murid dekat sana, pak mertua, suami duduk dengan suami. Jadi pak mertua dijaga oleh dia. Memang sibuk. Tapi lepas tu, tapi pak mertua jadi sayang kepada dia. Dia pak mertua pula orang Negeri Sembilan. Setiap hari kena buat ayam masak, ayam lemak cili api. Dengar kata hari ni dia nak buat untuk saya juga. Ayam lemak cili api. Pedas betul dia kata. Walaupun dia sibuk macam tu, banyak baca Rabbana ighfir lana dzunubana, dia masih boleh datang pengajian. Suami dia memahami dia. Orang susah sampai sekarang masih menyewa.
Tapi nengok dia relax. Dia seronok, dia tenang, cukup. Kita yang ada rumah sampai 3 biji, serabut pula. Rumah ni macam mana, rumah ni macam mana. Rumah ni tak ada orang sewa lah, siapa nak sewa. Serabut pula kepala. Ini tanah pula terbiar. Nampak tak ada orang urus. Serabut. La ilaha illallah, orang kaya dia lagi serabut. Sebab bila lagi banyak, lagi serabut. Rumah lagi besar, lagi serabut. Sepah. Ini, sana. Saya anak 9 orang. Rumah saya 2 tingkat, alhamdulillah. Anak-anak murid tolong bantu buat apa sebagainya. Ibu keluarga saya bantu sebab saya duduk di Selangor. Kadang adik-beradik datang, situlah tempat dia orang nak singgah. Jadi kena besar, kena ada bilik. Tapi ya Allah, kicap dekat atas, dekat ni. Bau ni anak terkencing aja tak pakai pampers, terkencing 9 orang. Yang besar pun 3 orang aja, yang lain tu kecil-kecil lagi. Dan Allah uji saya ni umur masa umur dalam 30-an Allah sudah berikan tanggungjawab yang cukup besar dengan berdakwah, dengan membuat madrasah, dengan kena usaha setiap bulan kena ada 60,000 untuk memberi gaji pada guru-guru, untuk memberi orang-orang yang ada bekerja di sana, dan kadang-kadang ada orang-orang susah juga. Maka bila macam itu rasa gembira, tapi ujiannya rasa berat. Dengan anak pula Allah beri rezeki gembira, tapi Allah uji. Maka banyakkan apa? Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana. Itu baru seorang isteri. Kalau 2 bagaimana? Kalau 3 ada niat. Cuma tak berani aja. Sebab tak mampu lagi. Kita ni kalau berjalan atas dasar ilmu, bila mampu kahwin. Kalau tak mampu jangan kat cari pasal. Yang orang perempuan pula jangan terlalu orang panggil optimis, bukan optimis. Terlalu narrow sangat pemikiran. Kadang ada selebriti yang bergelar ustaz buat masalah, semua ustaz kita tuduh gatal. Kenapa begitu? Kenapa kita hukum dengan semua dengan sebab seorang tu? Dan dia pun sebenarnya mungkin masalah dia tak ada apa-apa, cuma viral. Maka spekulasinya banyak. Mungkin dia yang betul, kita yang salah. Dah kita nak kena tanggung besok hari kiamat. Kena sabar. Ini pula bila kita tengok ulama-ulama kahwin 2, kahwin 3. Oi, ulama apa ni gatal ni apa? Astagfirullahalazim. Habis Rasulullah gatal? Sayyidina Umar gatal? Sahabat-sahabat tu semua kahwin lebih ramai daripada 1 dan melahirkan anak-anak yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi doakan itu baik. Semangat pula bercakap bab ni. Maksudnya begitu. Yang penting berjalan atas ilmu. Tak mampu juga jangan cari pasal, kerana Allah menyebut wa in khiftum alla ta'dilu. In dekat situ Imam Syarawi kata sekiranya kamu rasa saja, bukannya sekiranya kamu pasti kamu tak adil, baru tak boleh kahwin, baru hanya tumpu pada 1. Tapi kalau kamu rasa kamu tak boleh nak adil, di situ saja sudah haram, tidak boleh, maka kena kahwin hanya 1 saja. Sebab cik pasal. Sebab in dengan iza berbeza. Kalau Allah kata, wa iza khiftam, akan memberi erti, dan jika kamu benar-benar yakin bahawa kamu tidak mampu adil, maka cukuplah seorang. Maka kat situ ada ruang lah. Kalau tak yakin, tapi mungkin adil, mungkin tak adil, masih boleh kahwin lagi. Tapi Allah tak cakap begitu. Allah cakap, wa in, bukan iza. Yang membawa maksud, rasa lagi macam takut tak adil, jangan kahwin dulu 2. Tumpu 1. Encik pasal kalau ada ilmu tentang macam tu kan selesai masalah. Wallahu ta'ala alam. Tapi kahwin ni memang macam tu orang perempuan. Madu. Perempuan musuh dia perempuan. Jadi kena sabar. Aisyah dengan Hafsah. Geng baik. Pun macam-macam tu. Allah tunjuk cerita dia. Jadi jangan busy body. Jangan. Bila ustaz tu, ustaz kahwin 2. Alhamdulillah ustaz, mudah-mudahan lahir zuriat yang baik. Jangan, ustaz kahwin 2 ke? Ustaz, hari ni saya last mengaji dengan ustaz ya. Assalamualaikum. Apa ni percaturan? Habib Umar, kenapa dia kahwin 4? Sebab bila dia pergi berdakwah, ramai yang menawar diri. Maka dia awal-awal lagi, dia kahwin 4. Cukup kota. Supaya dia boleh berdakwah dan tak segabut. Dia Habib Umar. Nampak tak? Saya tak sampai makam tu lagi. Kalau sampai memang kena kahwin 4 dulu. Tutup kota. Wallahu ta'ala alam. Dan minta tolong doakan ya. Saya dalam keadaan benda-benda ni semua. Sambil tu saya sambung PhD pula. Masa saya dah selesai, saya sambung di UKM. Agak berat. Jadi doakan yang terbaik. Yang mana sesuai, yang mana boleh.
rasa kadang tu tak larat badan dan sebagainya dengan urusan macam-macam urusan, syukur pada Allah dan minta besok semuanya ditanya boleh dijawab lah. Itu saja. Doakan. Mudah-mudahan Allah memberkati. Dan saya ucap terima kasih antum. Dan sekiranya ada rezeki yang lebih, teruslah membantu yang mana antum mampu pada mana-mana madrasah. Dan saya di sini wakil madrasah saya. Dan sekarang ni kita pula tengah bina masjid di Kemboja kepada orang miskin di Kemboja. Mudah-mudahan antum dipermudahkan Allah, dimurahkan rezeki. Barakallahu fikum. Di sebila-bila masa sajalah melalui anak murid saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan wa akrimna bi nuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman, waftah lana abwabal ilmi, bukakanlah kami pintu-pintu ilmu, wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi, yasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati, wa tafruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini ya Allah. Wa ballighna Ramadan, sehingga melayakkan kami untuk Engkau sampaikan pada Ramadan ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik datang pada Allah, ilmah dari dosa-dosa saya wal afu minkum. Sama